Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bini'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan ahli jawatan kuasa masjid yang dihormati, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para ahli syurga yang dikasihi, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk kita sama-sama hadir mengimarahkan rumah Allah ini dengan menunaikan salat subuh berjamaah dan juga mengadakan majlis ilmu. Kita mulakan hari kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya-Allah Allah beri keberkatan hidup kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam hidup ini apa jua yang kita buat, tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mencari ridha Allah, untuk memperolehi kebahagiaan, bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Dan juga di akhir sekali kita mohon kepada Allah untuk memperolehi husnul khatimah, kesudahan yang baik. Insya-Allah Allah akan kurniakan tempat yang baik di sisinya, iaitu syurga, bila hamba ini memperolehi husnul khatimah. Orang-orang yang akan memperolehi husnul khatimah ini ialah orang-orang yang baik, yang hidupnya sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Tuan-tuan, nak mencari ridha Allah, Nabi Muhammad beri garis panduan kepada kita. Dalam satu hadis, akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah aradiya lana an na'budahu la nusyrika bihi syai'ah. Allah ridha untuk kita, kata Nabi, apa yang kita perlu buat, an na'budahu, kita sembah Allah. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah, dan jangan kita sekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dalam menunaikan ibadah. Apa jua ibadah yang kita buat, sama ada ibadah wajib dan juga ibadah sunat, tujuannya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an na'tasima bihablihi, kita berpegang teguh kepada agamanya, pegang kuat-kuat, jangan berganjak apapun jua ujian untuk melepaskan akidah itu, tidak. Itu Nabi kata dalam sebuah hadis, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kamu mesti berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka itu mendapat hidayah daripada Allah, bahkan Allah jamin mereka masuk surga. Pegang kuat-kuat. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit kuat-kuat dengan gigi geraham.
supaya jangan lepas. Ini dia, berpegang teguh pada agama Allah. Wa alla natafarraqa, jangan berpecah belah. Kita sama-sama bertuhankan kepada Allah, Tuhan yang satu. Nabi Muhammad juga satu. Kiblat, arah kiblat sama ke Kaabah. Al-Quran kita sebagai bimbingan hidayah satu. Jadi kenapa kita berpecah? Elakkan perbezaan pandangan, maka kita bekerjasama pada sesuatu yang kita sepakati. Perbezaan tak banyak, tapi yang kita dalam kesepakatan banyak lagi daripada perbezaan itu. Elakkan perbezaan. InsyaAllah kita akan berjaya apa jua yang kita rancang. Yang Allah tak suka tu pun. Wa nakrahu lana qila wa qal, berita kata orang, berita dongeng yang tak pasti sumbernya, itu jangan dipercayai sangat dan juga jangan kita sebarkan pula. Itu Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai yang beriman, bila ada berita sampai pada kamu, maka hendaklah kamu buat tabayyun, siasat, pelajari, baru kita terima. Jangan terima bulat-bulat. Kalau terima begitu saja, apa akan berlaku? Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin, kamu akan menimpahkan kesusahan, fitnah, pertuduhan macam-macam kepada satu kaum. Fatusbihu, maka kamu akan menyesal. Jadi tuan-tuan, itu yang Allah redha. Lagi yang Allah tak suka apa dia? Wa kasratu su'al. Wa kasratu su'al ni banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tak penting, yang remeh-temeh berkaitan agama ni. Itu tak payah. Tanyalah yang penting tentang akidah, tentang fardu ain dan sebagainya. Yang perkara yang kecil, tongkat Nabi Musa ni buat daripada apa? Sampai Nabi Nuh tu kayu apa tu? Kalau pun kita tak tahu, akidah kita tidak lemah, tidak sesat tak. Yang penting kita percaya sampai Nabi Nuh itu buat daripada kayu. Kayu apa? Yang itu tak payah kita halusi. Bukan dapat kebaikan apa pada kita. Itu di luar sampai nak jual mata cincin daripada kayu sampai Nabi Nuh katanya tongkat macam-macam tuan-tuan. Mana ada hadis sahih? Berapa lama jarak masa antara kita dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini dia. Jadi wa kasratul, banyak soal tapi tak buat. Itu dia, tak ada makna. Yang ketiga, Allah tak suka apa dak? Idha'atul mal. Menghamburkan harta, berbelanja yang tak perlu, membazir dan sebagainya. Belanjalah apa yang perlu. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Bila dia berbelanja, tidak kedekut sangat dan tidak berlebihan. Itu ada konsep wasatiyah dalam Islam, kesederhanaan. Baik tuan-tuan, apa yang kita nak bincang pagi ini, tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala ayat 222 sampai ayat 223. Tajuknya ayat yang berkaitan dengan al-haidu wa ahkamuhu, hal-hal yang berkaitan dengan masa haid perempuan. Ini wajib tuan-tuan kita ketahui, ini fardu ain. Kalau kita dah faham dah, ibu-ibu muslimat di sana dah faham dah, maka sampaikan kepada anak cucu kita. Mungkin ada mereka salah faham atau tak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya engkau wahai Muhammad tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid, perempuan yang haid. Qul, katakanlah, huwa azan. Haid itu ialah darah penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka asingkan
Maksudnya itu jangan dekati perempuan yang dalam keadaan haid. Jangan dekati, maksudnya jangan bersama dengan dia sebagai suami isteri. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jangan kamu hampiri mereka sehingga mereka suci. Selesai haidnya, barulah kalau kamu hendak mendekatinya. Fa idza tatahharna, bila mereka suci, fatuhunna min haitsu amarakumullah, kamu boleh datang kepadanya daripada cara yang Allah suruh, yang dibenarkan dalam Islam, untuk bersama dengan isteri bila selesai daripada darah haidnya dan sudah bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Tawabin, tuan-tuan, tu kalau kita tengok dari segi ilmu sarafnya, sirat mubalaghah, orang yang banyak bertaubat, orang yang suka bertaubat. Allah suka hamba yang seperti itu. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka juga kepada orang yang suci zahiran wa batinah, luaran dia suci bersih, pakaian dia, badan dia, tempat kediaman dia, rumah ibadah dia, persekitarannya, negeri dia, qaryah dia, negeri dia, negara dia, semua Allah suka tu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu itu harsun lakum. Harsun tu maksudnya apa? Bendang kamu. Sawah kamu, ladang kamu. Fatu harsakum anna syi'tum. Maka kamu datangilah, pergilah, dekatilah. Anna syi'tum, dari mana engkau suka. Dari mana engkau suka. Wa qaddimu li anfusikum, nanti kita tengok perbincang ulama berkaitan dengan perkara tersebut. Wa qaddimu li anfusikum, dan buatlah untuk diri kamu tu apa dia yang kamu buat, al-amalus soleh, amal yang soleh, amal yang baik, supaya insya-Allah mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annakum mulaquhu, bahawa kamu akan menemui Allah nanti di akhirat, tuan-tuan. Bila bertemu dengan Allah, maka Allah akan tanya, semasa engkau hidup di dunia dulu buat apa? Aku beri kau umur 60, 70, 80 tahun, 100 tahun. Dalam tempoh hidup ke mati itu kamu buat apa? Allah akan tanya bila Allah jumpa kita. Wabashiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang mukmin. Apa kegembiraannya? Allah sediakan tempatnya syurga, insya-Allah. Baik, tuan-tuan. Ada beberapa hukum yang boleh diambil daripada ayat yang kita baca tadi berkaitan dengan perempuan-perempuan yang uzur atau datang tempoh haidnya. Dalatil ayat itu menunjukkan ala wujubi i'tizalil mar'ati fil mahid. Perempuan yang sedang haid jangan dekati. Maksud jangan bersama dengan dia. Ini yang Allah maksudkan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Yang asingkan dia, maksudnya bukan asingkan tempat. Jangan dekati dia, nak bergaul sama dia sebagai suami isteri bila dia dalam keadaan haid. Wahwa amrun, itu perintah. Wal amru yaqtadil wujub, perintah dalam Al-Quran tu membawa maksud wajib. Jangan kamu dekati dia bila dia dalam keadaan haid. Ada perbezaan ulama, perbezaan pendapat tentang bagaimana hubungan suami dengan isterinya bila isteri dalam keadaan haid. Yang pertama, yajibu i'tizalu jami'i badanil mar'ah. Jangan dekati ke seluruh badan dia, jangan sentuh.
Semua jangan. Oh, berat juga tu. Bersalam macam mana? Semua badan kata. Lianna Allah amara bi'tizalin nas nisa, kerana Allah suruh asingkan dia, jangan dekati dia. Dan tidak dikhususkan yang bahagian-bahagian mana daripada anggota tubuh badan perempuan tu atau isteri itu. Inilah pendapat Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmi. Tapi ini pendapat ni pendapat yang umum, tak kuat sangat tuan-tuan. Jadi ayat tu, teks ayat tu dari segi secara umum itu maksudnya, jangan dekati seluruhnya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yajibu i'tizalu mawdi'il azah wa huwa makhraj dam. Jangan hampiri perempuan itu bukan keseluruhan tapi tempat keluar darah haid itu saja. Jangan dekati itu. Ini pendapat Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Qalat Aisyah, kata Aisyah, ma yahillu lirrajuli min amra'atihi idza kan haidhah. Tidak halal bagi suami daripada perempuannya bila perempuannya itu dalam keadaan haid. Qalat, dia kata, kullu syai'in ilal jima'. Yang tak boleh itu jima' bersetubuh, itu kata Aisyah. Yang lain boleh, sesuai dengan apa yang diterangkan dalam hadis Nabi. Rasulullah bersabda, anna Rasulullah SAW kana yubashiru nisa'ahu wa hunna huyyab. Nabi menggauli bersama istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Fa'ulima minhu anal matruk i'tizaluhu ba'da jasadihi duna ba'din. Maksudnya ini larang tu sebahagian saja, maksudnya jangan bersetubuh dengan dia. Yang lain boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, i'tazilu ma baina surrati war rukbah. Jadi jangan usik, jangan sentuh di antara pusat dan lutut. Itu tak boleh. Ai ma fawqal izar. Ini pendapat kebanyakan ulama. Ini berdasarkan orang yang bertanya kepada Nabi. Ada orang bertanya kepada Nabi, ma yahillu li min imraati wa ya haidun. Ya Rasulullah, apa yang boleh, apa yang halal aku lakukan dengan perempuan aku yang sedang haid? Nabi kata, at-tashuddu alaiha izaraha. Kemaskan kain dia. Tsumma sya'nuka bi'alaha. Maksudnya bila perempuan tu ikat kain, yang di atas kain tu boleh. Itu dah. Ni dalil daripada hadis Nabi yang menyokong pendapat jumhur ulama tadi. Yang tak halal tu ialah bersetubuh dengan dia atau jima'. Ini dia tiga pendapat ulama. Tiga-tiga pendapat tu ada dalilnya. Tapi kalau nak ambil pendapat, ambillah terkuat daripada jumhur ulama, kebanyakan ulama. Tidak dibenarkan, hanya dibenarkan yang tidak dibenarkan itu ialah jima' atau bersetubuh. Selain itu boleh. Itu pendapat yang kuat daripada kebanyakan ulama. Wadalat ayah wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu hampiri isteri-isteri itu sehingga dia dalam keadaan suci. Jadi ayat ini membawa maksud atau pengajian yang boleh diambil daripada ayat ini ada tiga pandangan. Kata Abu Hanifah, yajuzu an tu'tal mar'atu idza qata'a damul haidi wa lam taghtasil bil ma'. Boleh hampiri, boleh bersama isteri itu bila terputus darah haidnya walaupun dia tak mandi lagi. Tak mandi janabah, boleh. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Fa in qata'a damuha li aqallil haidi
lam tahil hatta yamdiya waktu salatin kamil. Wa idza qata'a damuha li aktsar al-haidi ullat hina izin. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dia kata boleh hampiri perempuan tu bila terputus haid walaupun dia belum bersuci lagi atau belum mandi atau mandi janabah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qala al-jumhur, pendapat kebanyakan ulama, la tahillu hatta yanqati'a al-haid. Tidak halal suami bersama isteri itu sehingga terputus darah haidnya. Dah habis, wa taqtasilu bil ma' ghusl janabah, dan dia mandi. Maknanya bukan saya setakat terputus darah haid, tapi terputus darah haid, selesai darah haid dia, kemudian dia mandi. Selepas itu bolehlah bersama dia. Ini pendapat kebanyakan ulama. Qala Tawus wa Mujahid. Ini juga ulama fiqh mengatakan, Tawus dan Mujahid, dia kata apa? Yakfi fi hilliha an tatawadda li salah. Dia kata cukuplah halal suami bersama isteri itu bila terputus darah itu, isteri itu berwuduk seperti wuduk solat. Bila dia sudah berwuduk, cukup dah. Bolehlah suami bersama dengan isterinya yang telah terputus masa haid dia. Ini dia hukum yang berkaitan dengan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati mereka sehingga mereka suci. Itu tiga pendapat. Imam Abu Hanifah kata boleh suami bersama isterinya bila terputus darah haid walaupun isterinya belum mandi lagi. Jumhur kata tak boleh. Selesai masa haid dia, mandi dia dulu, mandi janabah tu baru boleh. Kata Taus dan Mujahid, cukup katanya bila isteri itu berwuduk seperti wuduk solat tu, dia boleh bersama dengan suami dia. Ini tiga pendapat. Pendapat mana yang lebih selesa rasanya tuan-tuan? Pendapat jumhur ulama. Habis tempoh haid dia, dah bersuci dia, mandi dia, baru bersama dengan suami dia. Itu dia. Ini pengajaran daripada ayat wala taqrabuhunna hatta yathurna. Bagaimana sekiranya suami dia bersama dengan isterinya dalam keadaan haid? Nak buat macam mana? Apa tindakan yang perlu dia buat? Walil ulama ra'yani fima yajibu ala man wata'al haidah. Ada dua pandang ulama bila suami bersama isteri dia sedangkan isteri dia dalam keadaan haid. Qala jumhur, kata jumhur ulama, yastaghfirullah wa la syai'a alaihi. Minta ampun ajalah pada Allah. Minta ampun, taubat ajalah. Sebab itu Allah larang buat juga. Wala syai' alaihi, bila dah bertaubat tak apa. Tak ada tindakan apa-apa. Itu pendapat yang pertama. Wa qala al-Hanabilah, kata di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, alaihi dinarun in kana fi muqtabalid dam wa nisfu dinar fi muakhirid dam. Dia kena bayar denda, kata 1 dinar. Ini menurut pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada hukuman kepada suami. Ini juga pendapat daripada Ibnu Abbas. Dia kata yatasaddaqu bi dinarin, bersedekah 1 dinar. Nisbah dinar atau setengah dinar. Dinar ni wang emas. 1 dinar tu berapa? Ni adik ni tahu lah berapa 1 dinar kan? Wang emas tu. Sedekahkan tu. Ini dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Kalau jumhur tadi kata tak apa, bertobat sajalah, minta ampun kepada Allah, cukup.
tentang tempoh masa perempuan uzur itu berapa lama. Ikhtalaf al-ulama fi maqdaril haid, faqala fuqaha al-Madinah minhum Malik wa Syafi'i wa Ahmad aktsarul haidi 15 yawman wa ma zada 'ala dzalika fa istihadhah. Ini menurut ulama-ulama fiqh Madinah, di antaranya Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Dia kata sebanyak-banyak tempoh haid perempuan tu ialah 15 hari. Kiralah hari pertama sampai 15. Wa mazada 'ala dzalik fa huwa istihadatun. Kalau datang juga darah tu selepas 15 hari, tu namanya darah istihadah. Wajib dia sembahyang. Wajib sembahyang. Dan wajib dia berpuasa sebab itu darah penyakit, bukan darah haid. Ini menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Sebanyak-banyak tempoh haid itu ialah 15 hari. Lebih dari 15, yang ke-16 tu itu bukan darah haid, itu darah istihadah, darah penyakit. Wajib perempuan tu solat dan wajib dia berpuasa. Solat macam mana? Maka dia mandilah. Dia dekat masuk waktu solat tu dia mandi, terus sembahyang. Wa aqallu 'inda Syafi'i wa Ahmad yawmun wa lailah wa ma dunahu istihadatin wa aqalluhu 'inda Malik dafqatun aw daf'atun fi lahzah. Sekurang-kurangnya tempoh haid menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad 1 hari 1 malam. Itu sekurang-kurangnya 1 hari dan 1 malam. Wa madunahu istihadah. Selepas itu kalau darah keluar katanya darah istihadah, darah penyakit. Tapi tengok dululah. Kalau 1 hari 1 malam, kita tahu hari kedua keluar dia. Itu bukan semestinya istihadah. Mungkin dia kebiasaan dia tempoh dia tu sampai sebanyak-banyak tempoh haid. Mungkin sampai 15. Tengok dulu lah. Sebenarnya perempuan dia tahu tu kebiasaan dia tahu. Wa aqalluhu 'inda Malik. Kalau untuk Imam Malik sekurang-kurang tempoh haid tu lahzah, sekejap saja. Lepas itu darah tu berhenti. Itu menurut pendapat Imam Malik. Qala Abu Hanifah wa ashabu, kata Imam Abu Hanifah dan juga sahabat-sahabatnya di kalangan ulama fiqh, aqallul haidi 3 ayyamin. Sekurang-kurangnya tempoh haid itu 3 hari. Wa aktsaruhu 'asharatun, kebanyakannya yang paling banyak 10 hari. Wa ma naqasa aw zada an dzalika fa istihadatun. Selain itu, kalau datang darah itu adalah darah istihadah. Ini dia tempoh tuan-tuan. Kurang-kurangnya kalau dalam mazhab Syafi'i 1 hari 1 malam, biasanya boleh jadi juga 6 hari dan paling banyak 15 hari. Selepas 15 kalau keluar juga darah, itu bukan darah haid, namanya darah istihadah, darah penyakit. Berapa dah? Ya? 5 minit, tuan-tuan. Jam untuk ke mana? Pemain letak balik jam tu. Kalau orang pergi kuliah dia tengok. Nak pusing-pusing ni payah sikit. Tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa nak dibincang? Ni wajib ni. Mungkin perempuan muslimat kita lepas dah, tapi untuk siapa? Untuk menantu, cucu kita, perlu kita terangkan kepada mereka. Khususnya yang baru-baru kahwin. Ini adalah fardu ain, wajib diketahui. Satu lagi. Wa qalu ta'ala fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah perempuan tu dari mana kamu kehendaki.
Apa maksud ayat ni? Tadi dalam ayat tadi sebut nisaukum harsul lakum. Perempuan isteri-isteri kamu itu adalah harsul lakum. Harsun tu tanah sawah bendang. Faktu harsakum anna syi'tum. Kamu boleh datang dari sebelah mana? Apa maksud ayat ni? Apa dia pengajaran perlu kita ambil? Kama ta'tuna aradiyakum allati turiduna an tahrusuha min ayyi jihatin syi'tum. Macam kita nak pergi bendang tu, kita nak mula kerja tu dari mana? Sebelah barat, sebelah timur, ikut belah mana? Tak ada masalah. La tahzar alaikum jihatan duna jihah. Bukan ditentukan dari mana. Jadi maksudnya itu jami'uhunna min ayyi syakkin aradtum. Kamu boleh bersama dengan dia, bersetubuh dengan dia dari sebelah mana kamu datang. Bada ayakun al-ma'ta wahidan wa huwa mawdi'ul hars. Tapi yang boleh itu dari mana? Dari depan saja yang boleh. Datang tu dari mana? Dari belakang tak boleh. Dubur dan kubul. Ada dubur dan kubul. Yang boleh itu bahagian depan, belakang tak boleh. Tapi datang dari mana? Dari depan ke, dari belakang ke, dari pihak mana? Itu dibenarkan. Tapi tempatnya masih satu. Jangan luar tabi'i. Itu dilarang dalam Islam. Itu yang perlu dipahami berdasarkan ayat tadi. Ada yang memahami ayat ni, Fa'atu harsakum anna syi'tum, kamu boleh katanya. Dari mana? Dari kubul pun boleh, dari dubur pun boleh. Ini salah. Itu tidak dibenarkan. Tempatnya satu, tapi cara dia itu terpulang kepada seseorang tu. Akhir sekali, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquhu, ketahuilah kamu akan bertemu dengan Allah. Bila bertemu dengan Allah, Allah akan tanya, ini dia yang kamu datang dah. Semasa hidup dunia buat apa? Umur 70-80 dah. Tolak sebelum balik tu. Kalau 80-65 tahun. Selama 65 tahun tu buat apa di dunia? Pergi salat berjemaah tak? Pergi majlis ilmu tak? Bagaimana hak tanggungjawab terhadap keluarga, isteri, ni anak-anak, cucu sembahyang dia macam mana? Fardu ain dia macam mana? Cara bersuci dia macam mana? Kena tanya kita tuan-tuan. Ini maksud wa'lamu annakum mulaku, ketahuilah kamu akan bertemu dengan Allah. Bila bertemu dengan Allah, Allah tanya semua. Allah tanya tuan-tuan, bersedialah untuk menjawab. Adakah kita laksanakan tanggungjawab kita kepada anak kita? Sembahyang dia, puasa dia, bersuci dia, mandi wajib dia. Ada anak-anak ni tak tahu tuan-tuan. Itu perlu kita semak balik cara dia berwuduk, cara dia solat, cara dia mandi wajib macam mana. Perlu dihalusi. Kalau tidak, nanti bila kita mati Allah akan tanya tuan-tuan. Kalau tak selesai perdoain tu, jangan salahkan siapa, salahkanlah mak dan ayah dia. Itu dia. Jadi jagalah tuan-tuan, kita sama-sama bertanggungjawab. Nanti Allah akan tanya bukan saja tentang diri kita, tapi tentang keluarga kita, isteri dan anak kita. Dah selesai dah atau belum? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kelemahan-kelemahan yang sudah berlaku itu Allah ampunkan dosa kita. Anak kita ni ada yang dah pergi, dah buat meninggalkan kita di rumah sendiri, berkeluarga sendiri, tapi tak salah kita beri nasihat kepada mereka. Ini tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kesalahan, kelemahan yang berlaku Allah ampunkan dan Allah berikan kepada kekuatan untuk memperbaiki semula. Mungkin ada kelemahan daripada menunaikan tanggungjawab tersebut. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu kelemahan saya, kepada Allah saya minta ampun. Kepada tuan-tuan minta maaf. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal asri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.